Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada sesi tanya jawab pagi Sabtu 22/1/2022 bersamaan dengan 19 Jumadah Tsani 1443, ini adalah merupakan siri yang ke-59. Soalan yang pertama minta penjelasan ataupun penerangan tentang projek infak pembinaan bangunan tambahan hospital Kara di Ma'rib, Yaman. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ana diberi taklimat oleh sahabat kita yang pergi ke Ma'rib, ke Yaman, melalui satu NGO Islam di Malaysia, nama dia Global Ihsan. Global maknanya global dan lokal. Ihsan, kebajikan untuk dalam negeri dan luar negeri. Jadi mereka pergi, dia tengok kesan daripada peperangan yang berlaku di sana. Tak tahulah, kita kata perang saudara, perang anak beranak, perang dalam negeri sendiri, perang. Ia menyebabkan angka kematian 227,000 orang lebih sudah mati. Dan hospital besar dia telah dibom. Tinggal lagi lah hospital Kara ni, hospital Kara di Ma'rib. Maka dengan kekurangan fasiliti dan kanak-kanak pula tak cukup vitamin, macam-macam, kata orang bucik perut, besar perut pada kepala, jadi macam-macam. Rombongan yang pergi tu sangat terkesan, menangis mereka tengok sedih. Dan dia dapat perbincangan dengan pihak hospital, pihak NGO Islam di sana. Maka mereka memerlukan dana sebanyak 2 juta ringgit Malaysia untuk hospital tambahan dengan beberapa fasiliti, alat-alatnya, katilnya. Maka alhamdulillah ni, kita telah pun lancarkan tabung remua kita ni pada seminggu yang lalu. Dan alhamdulillah kita dapat kumpul 1/4 daripada perbelanjaan yang diperlukan itu. Jadi mana banyak lagi lah, kita ada 3/4 lagi. Takut tuan-tuan kata lepas seminggu dah ni kempen kan, seminggu dah baru dapat 1/4. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan dengan nombor-nombor akaun yang ada. Nampak ke nombor akaun kita ni? Tolong pinkan nombor akaun di situ, ataupun saya bacalah sekaligus. Nombor akaun dia Bank Muamalat 120-20385-4718 di bawah Pertubuhan Global Ihsan Malaysia. Jadi tuan-tuan boleh ambil, masuk akaun, terus ke ni dia punya Global Ihsan tu, ada nombor akaun kat sana. Kalau yang tak nampak tu boleh je minta, nanti admin kita bagi balik, insya-Allah. Baiklah para pelajar, jadi saya setelah diberi taklimat, ada orang tanya kenapa Ustaz sokong. Saya setelah diberi taklimat, ana rasa berpuas hati untuk menyertai misi hospital wakaf ini semata-mata lillahi ta'ala, nak membantu saudara kita di sana. Jadi kalau orang pergi ziarah orang sakit pun boleh pahala, ni kita pergi buat hospital, lagi banyak pahala insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, soalan yang kedua, isu nak menghidupkan solat berjamaah di surau yang tak ada orang. Ataupun kita tinggal je surau tu, biar kambing-kambing mari duduk main situ, kita pergi solat di tempat lain. Macam mana? Dia punya kronologi cerita macam ni. Seorang ni dia balik kampung, surau ada, waktu Zuhur dengan Asar tak ada orang solat. Yang menyebabkan dia pergi solat, dia pergi azan, tak ada orang mari.
Habis dia seorang solat, seorang dia je solat Zuhur dengan asar, tak ada orang, maka dia pun soalan dia mana baik, dia hidupkan surau ataupun dia lari tinggal surau, pergi solat tempat lain. Kita kata kalau mengikut dalam kaedah, kalau mengikut dalam kaedah memanglah kita kena pergi solat di tempat ramai, tapi macam mana kita nak buat dengan surau kampung kita ni, takkanlah langsung tidak ada apa, tak ada solat berjamaah. Maka saudara yang bertanya, saya syorkan solat seorang tak boleh, tak jadi jemaah tu. Itu dia panggil solat seorang, tak solat jemaah, baik solat dari rumah. Paling kurang jemaah 2 orang. Carilah seorang lagi, takkanlah tak ada langsung manusia atas dunia ni. Pergi carilah pakcik mana yang ada di kampung, kita buat MOU dengan dia, pakcik dekat Johor saya bagi ambil pakcik siap mandi. Kalau boleh 2 orang pakcik yang tak pergi kerja, kan dia isu dia hanya Johor asal ni, mana orang nak pergi kerja, tak ada orang. Jadi kita pergi cari seorang 2 orang pakcik. Kalau anak kita sendiri ada yang anak pun tak ada juga duduk di sekolah kan. Contohlah kita kata. Kalau boleh 2 orang, bolehlah berjamaah. 3 orang cantik, sebab imam seorang, 2 makmum. Comel. Jadi saya syorkan, saudara usahakan untuk mendapat 2 orang je lagi, takkanlah tak ada langsung orang. Kalau kita azan, kita istihar kepada masyarakat, Zuhur dengan asar kita hidupkan jemaah di sini. Ada dah bila saya jadi imam, makmum 2 orang sudah dapat. Istiharkan, war-warkan, insya-Allah besar pahala ini, sebagaimana dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayat oleh Jarir bin Abdullah, dia kata Nabi sebut dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa dia hidupkan dalam Islam ni sunnah yang baik, sunnah solat jemaah yang ditinggalkan oleh orang, besar pahala. Jadi bagi pandangan saya, saudara kekalkan dengan surau yang ada itu, azan, tapi bawa seorang lagi, paling minima mesti 2 orang. Kalau boleh 3 orang, kau comel, lagi 5 orang lagi cantik, insya-Allah. Mudah-mudahan dan mungkinlah bila kita istiqamah, orang mari ramai. Jasa kita solat jemaah 5 waktu di surau di kampung kita besar. Jazakumullah khairan. Soalan yang ketiga, bolehkah diwasiatkan barang perhiasan emas yang ditinggalkan untuk diwakafkan, bukan dibagi kepada pewaris? Soalan dia ni panjang. Seorang makcik ni dia ada anak, dia bagi belaka dah barang kemah dia kepada anak-anak. Dia tak sih dah, tak nak berhias dah. Orang Kelantan kata tak sih jangok dah. Dia tak mau berjangok dah. Berjangok tu mana tak mau berhias dah. Jadi dia bagi kepada anak. Yang dia pakai lagi sikit-sikit, ada gelang, ada cincin. Dia kata ni kalau aku mati, wasiat aku berilah kepada masjid ke, surau ke, rumah anak yatim, biar jadi dana dia. Maka sah wasiat itu sekiranya tidak lebih daripada 1/3, tak lebih daripada 1/3. Ataupun dia lebih open lagi, bagus, dia kata barang kemah aku ni aku nak wakaf, tapi kalau kamu nak, anak-anak yang masih nak, yang ada kemampuan, boleh pergi bawa barang ni, pergi nilai di kedai emas berapa harga dia, 10,000, 20,000, bayar, ambil duit, bawa ke tabung masjid, ke tempat yang diwakafkan itu lebih baik. Kalau kita bawa barang kemah pun, orang tak gantung di masjid barang kemah, kita pasal kena jual juga. Jadi boleh. Yang pentingnya soalan kepada makcik ni, sah pemberian tersebut, tapi berilah dengan adil. Jangan pula anak yang kita sayang kita bagi besar, yang kecil yang tak sayang lah. Kalau nak bagi tak sama rata, buat perundingan. Oleh kerana awak ni kamu dah kerja besar, kan? Ada kerja cikgu dah, dia ni pula kerja besar doktor, yang adikmu ni tak kerja, bagaimana kalau mak bagi besar sikitkan dia? Boleh, tapi biar ada perundingan. Sebab hati tu, iyalah, duit ni kaya mana pun lain macam dia. Mungkin dia rasa mak tak sayang dengan kita, kita nak juga rasa nak pakai juga peninggalan mak, tapi model lama tu mungkin tak minat pun. Orang duk cari yang baru-baru ni, model macam-macam sekarang. Soalan yang keempat, ada orang mencari alasan atau mencipta halangan dari dengar kuliah tafsir dan tadabbur
yang dianjurkan oleh sebahagian ustaz. Macam mana tu contoh dia? Contoh dia mencari alasan ataupun mencipta halangan. Dia kata gini, bila saya ajak kawan-kawan dengar tadabbur Quran yang Abu Anah ni ke ataupun ustaz-ustaz lain, ialah musim PKP ni masya-Allah ramai asatizah kita, dalam TV pun ada, dia dipanggil waktu Al-Quran kan, tengah hari tu. Tiba-tiba ada orang kata, berhati-hati, takut salah tafsir. Bukan semua ustaz mampu mengajar tafsir, sekurang-kurangnya dia kena mahir 20 disiplin ilmu sebelum boleh menafsirkan Quran. Contohnya macam Allah almarhum Tok Guru Ni Aziz. Jadi kalau kita semua nak cari Tok Guru Ni Aziz belaka atas dunia ni, matilah kuliah tafsir. Kan? Maka kita mengatakan, saudara, bercakaplah di alam nyata. Kita tengok, orang suruh dengar, kita dengar. 3 siri ya paling tidak pun. Dengar ustaz ni, macam saya, minta maaf. Saya tak kata saya menafsirkan Quran. La. Saya baca tafsir ni, kitab ni. Dalam kitab kita ni penuh dengan aqwal ulama. Qala Ibnu Katsir, qala Al-Qurtubi, qala Tabari, qala Ibnu Abbas, qala Muqatil. Semua nukilan-nukilan daripada ulama salafus salih dan juga nukilan tadabbur daripada ulama mutaakhir yang kita percaya dengan ilmu mereka. Yang masalahnya hak duk mengajar Quran pelik-pelik tu. Tafsir qul huwallahu ahad tu balik ke Muhammad, oh ini muktabar. Yang duk tafsir batini dia panggil. Quran ni ada yang zahir, ada yang batin. Muhammad awal, Muhammad akhir, ini muktabar. Yang duduk cakap pelik-pelik tu kamu kata muktabar, yang kita duk baca kitab ada rujukan, setiap hadis dinyatakan sanad hadis di mana hukum, yang ni tak boleh belajar, ini bahaya. Inilah mainan syaitan, dia panggil talbisu iblis. Supaya kita tak dengar, kita mencipta alasan, mencari sebab supaya orang tak dengar. Jadi sepatutnya, eloknya kita dengar dulu 5 siri ya, kalau 3 siri paling minimal, 5 siri kita dengar. Kalau kita rasa ada benda pelik, benda yang iyalah, yang kita rasa tak boleh nak terima, bolehlah tinggal. Ni belum apa-apa lagi dah kutuk orang yang share macam-macam. Begitulah mainan syaitan, dia tak mau bagi orang dengar. Tak usah kata kita, tuan-tuan. Waktu Nabi kuliah pun orang syaitan tak bagi dengar juga. Al-walghaw fihi, gi kacau suara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biarlah siapa nak dengar dia dengar. Hidayah milik Allah azza wa jalla, kita hanya mampu menyampaikan, wa ma alaika illal balagh. Itu ya yang kita boleh sampaikan. Tuan-tuan rasa selesa, rasa berpuas hati. Tafsir kita ni qala Allah, qala Rasul, qala Ibnu Abbas, qala fulan pada ulama, kita teruskan. Kalau rasa macam ni tak sedap, hak sedapnya cerita Israiliyat, nak cerita Nabi Daud nak kepada bini tentera, sedap. Cerita karut-karut mari, yang itu kita rasa minat, silakanlah. Pilihlah jalan masing-masing. Kita akan bertemu dengan Allah. Setiap orang akan bertemu dengan apa yang dia bawa. Wallahu a'lam. Soalan yang kelima, bila kita nak baca doa yang banyak dalam kitab perisai Muslim, adakah setiap doa kita kena mula dengan format doa? Mana setiap nak baca doa, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, baru baca doa. Dalam perisai Muslim ni kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, ada 2 kategori doa. Dia panggil satu benda zikir, doa yang berbentuk zikir. Macam zikir pagi, zikir petang, itu tak perlu kita mula dengan setiap zikir bismillah, alhamdulillah, wassalam. Kita mula start ya, mula permulaan tu. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita teruslah baca zikir pagi kita tu dengan mula dengan ayat kursi, macam amanar rasul, 3 qul, kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah, teruskan. Zikir 4 kalimah contohnya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu zikir. Tapi yang kata kena format doa itu apabila kita nak berdoa khas. Doa khas. Doa dalam solat tak perlu pada format doa. Contohnya kita nak baca zikir apa ni? Selepas zikir dalam sujud. Doa dalam sujud, doa dalam rukuk, tak perlu kita mula dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, Allahumma fillah.
Jadi kita ada jenis, dia ada jenis zikir boleh baca terus. Ada jenis doa, maka itu kena format doa. Itu pun di luar salat. Kalau dalam salat, sebab salat tu semuanya doa. Nama as-salah dengan mana ad-doa. Salat tu nama dia doa dah. Jadi tak payah kita doa atas doa. Doa dalam doa tidak perlu. Kita kata alhamdulillah. Soalan yang keenam, seseorang yang mengambil anak angkat, anak tak sah taraf sebagai anak angkat, wajib ke atasnya memberitahu keturunan sebelah ibu anak tersebut. Jadi bila sebut tentang anak tak sah taraf, banyak kategori tu. Banyak kategori. Ana dah ulang banyak kali dah. Saya dah ada satu kuliah khas yang saya bentang dalam yang dianjur oleh KIAS di Istana Negeri, Perkarangan Istana Negeri Kubang Krian. Tajuk anak tak sah taraf. Ini banyak jenis. Di Malaysia ni, anak tak sah taraf, mak ayah kahwin tapi tak daftar. Itu tak sah taraf. Yang kedua, anak tak sah taraf ni anak yang tersalah. Dia pergi kahwin dia tak sah. Itu dipanggil anak syubhat. Yang ketiga, anak tak sah taraf ni inilah yang anak tak kahwin ni, anak zina ni, naudzubillah. Jadi macam-macam. Jadi kalau kita kata anak itu anak tak sah taraf, dengan makna anak angkat yang kita ambil daripada mak dia, kita kenal keturunan, maka wajib kena beritahu kepada anak, mak ni, mak angkat ni, mak awak betul tu fulan bin fulan. Tapi yang masalahnya kita ambil anak yang dibuang terus ni, tak tahu siapa. Ini macam mana kita nak buat? Kenapa kita kena beritahu kepada anak tu? Sebab nanti kalau tak beritahu, tambah-tambah pula dalam kampung yang berdekatan, budak ni besar mengorak dengan anak makcik tu, pada anak tu adik-beradik dia. Macam mana esok? Dia kahwin adik-beradik. Ini bahaya sangat. Tapi kalau langsung tak tahu siapa, disembunyikan rahsia, kita pun tak tahu, wallahu alam, kita kata Allahu alam. Nak cakap dengan siapa? Tak tahu. Tapi kalau kita tahu, kena beritahu. Ambil anak orang, buat anak angkat, wajib beritahu. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, fal jannatu alaihi haram. Manidda'a ila ghairi abihi. Siapa dia dakwa dia kepada bukan ayah dia, dia bin pada orang ni, dia kata inilah ayah dia, inilah keturunan dia, wa huwa ya'lam, dia tahu orang tu bukan ayah dia, fal jannatu alaihi haram, maka haram orang ni masuk syurga. Nauzubillah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga daripada Abi Bakrah. Ini bahaya kita putuskan keturunan orang. Ini sebuah diri kepada orang lain. Jangan. Ni orang model-model ni, dia ni sebuah diri dia kepada suami lain. Contohnya dia nama apa dia nama. Sebut nama orang kan kena atas kepala orang pula susah. Kita kata nama Mek Timung lah, senang. Mek Timung, suami dia nama Dolah. Contohnya, Mek Timung dok. Jadi gini sebuah dia kepada nama suami apa? Mana ada keturunan ke suami? Itu hati-hati baik-baik. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ni ada masalah sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tajuk dianya, bilakah doa seorang ibu itu mustajab? Kita baca dalam kitab mengatakan bahawa doa seorang ibu itu mustajab. Hati-hati tuan-tuan dengan doa seorang ibu. Tapi kalau ibu tak baik, saya pun nak takut juga ni soalan ni. Dia kata ibu dia ni ada masalah tak baik. Apa dia masalah? Seorang ibu tidak suka kepada anaknya sebab anak dia ni tak pandai mengaji, tak cantik, umur dah 40 tak kahwin-kahwin lagi. Jadi anak ni asyik dimarah, dihina, dimarah, dimalukan depan orang dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Apakah dikira mustajab doa mak dia tu? Sedih juga tuan-tuan kita bila mari lagu ni. Kan? Anak sendiri dihina oleh ibu. Soalan yang sama juga dikembar dengan satu lagi soalan. Anak saudara dia ni sombong. Semenjak dia kahwin ni sombong. Suka
mengeluarkan kata-kata yang menyayatkan hati. Dengan ayah dia pun bermusuh. Jadi boleh ke kita ni, keluarga ni, doakan kepada dia, ya Allah sekiranya budak ni ada lagi kebaikan, berilah hidayah kepada dia. Tapi kalau dia masih lagi sombong, binasakan dia. Lah. Jadi saya kembarkan soalan yang ketujuh ni di bawah tajuk, bilakah mustajabnya doa seorang ibu? Jadi saya ringkaskan. Dengar jawapan ini. Kata dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat oleh At-Tirmizi, 3 doa yang Allah Ta'ala tak tolak. Salasu da'awatin mustajabat. 3 doa ini mustajab, Allah Ta'ala akan perkenankan. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Orang yang kena zalim, kalau dia berdoa, Tuhan buka pintu. Doa orang musafir, dan doa al-walid ala waladihi, doa bapa termasuklah ibu ke atas anak-anaknya. Cuma doa tadi tu, doa marah tu, doa marah, doa sakit hati, doa hina anak sendiri, ini satu doa yang sangat tidak baik. Nabi SAW larang ibu, bapa, lebih-lebih lagi ibu, doa ke atas anak-anak dia yang tak baik. Jangan. Kalaulah waktu kita doa tu langit terbuka kata orang, maka binasalah anak kita. Sebab itu ibu bapa berhati-hati nak doakan kepada anak-anak, jangan doa kebinasaan. Anak saudara dia tak baik, doakan kebaikan sajalah. Ya Allah sekiranya budak ni ada kebaikannya, maka engkau berilah kebaikan itu segera. Tapi sekiranya engkau tahu budak ni tak baik, berilah hidayah kepada dia. Kenapa kita nak tutup pintu kebaikan? Kalau dia tak baik, matikan dia. Tak. Mintalah hidayah kepada Allah. Husnuzanna billah, bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita cuba berani nak memutuskan rahmat Allah Azza wa Jalla daripada seorang hamba. Kita tak tahu. Jadi doa yang baik saja, yang tak baik jangan. Kecuali dia tu teruk sangat dah, cerita lain lah. Cuma alhamdulillah, kata di ulama, min fadlillahi, daripada limpah kurnia Allah Ta'ala, doa yang terbit daripada ibu bapa yang tidak berniat nak membinasakan anak, tapi keluar dari keadaan marah, keadaan panik, keadaan stres, keadaan serabut, dia kata bahasa budak ni celaka, insya-Allah itu tidak mustajab. Dia kata ad-du'a alladhi yasduru bighairi qasdin halal ghadab, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak perkenankan. Dalam surah Yunus, Allah Ta'ala berfirman, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau Allah Ta'ala segerakan apa yang diminta, keburukan yang diminta oleh orang ini, nascaya binasa habis buat dia. Kata Ibnu Katsir, dengar ni, Ibnu Katsir, surah Yunus ayat 11. Kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala cerita kepada ayat ini tentang lemah lembut, kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala tidak akan perkenankan doa orang yang berdoa ke atas dirinya, hartanya, anak-anak dia, ketika dia stres, ketika dia serabut, ketika dia tak sedar. Tapi ingat baiklah, walaupun sedar ke tak sedar, jangan sekali-kali kita doa ke atas diri kita, sebab Nabi kita larang. Nabi kata la tad'u ala anfusikum, jangan doa keburukan pada kamu, wala ala auladikum, jangan doa keburukan ke atas anak-anakmu, jangan doa keburukan ke atas harta benda kamu. La tuwafiqu minallahi sa'ah, dibimbangi kalau waktu kamu doa tu Allah Ta'ala buka pintu mustajab ketika itu, maka binasalah apa yang kamu doakan. Tapi insya-Allah sebagaimana dihurai oleh Ibnu Katsir, kalaulah orang tu panik sangat, dia kata dalam keadaan dia tak sedar, Allah tak mustajabkan doa itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan selamatkan kita daripada perkara yang tidak baik. Tapi ibu, dengarlah baik-baik, berhati-hati bahasa kita. Nak marah setara mana anak pun, jangan keluar perkataan buruk yang membinasakan anak sendiri. Tadi ustaz kata tak mustajab, kita kata pada asasnya begitulah, tapi tak semestinya. Jangan berani, jangan kata beres je, sedap ke dia. Jangan duk beres-beres. Benda tu Allah Ta'ala yang menentukan nak berterima tak terima, tapi daripada mulut kita, kan, sebagaimana kata di para ulama,
Al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bala tu dia mari daripada ucapan kita. Kita tengok anak kita tak baik, budak ni tak ada harapan dah. Memang pasal jenis kaki sepak ketah, pak tua. Jadilah. Jadi kita setiap benda yang buruk jangan keluar daripada mulut kita. Astaghfirullah. Kita keluar yang baik-baik. Al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bala itu mari melalui mulut kita. Kata pepatah, kerana pulut santan binasa, tak, kerana mulut orang binasa. Allahul musta'an. Baik, soalan yang ke-8, kita ambil ringkas-ringkas ya tuan-tuan. Bagi komunikasi media moden seperti handphone, telefon, antara pemanggil dengan yang menjawab panggilan, siapa yang patut beri salam? Menarik ni. Soalan ni menarik. Sekarang ni orang telefon, kita angkat. Kita nak kata assalamualaikum ke kita kata hello? Siapa dia yang patut beri salam? Muttasil, orang yang memanggil ataupun yang dipanggil? Kita ni kadang-kadang berebut tak? Kita angkat telefon, hello. Kita telefon, dia jawab tu assalamualaikum dah. Assalamualaikum. Kita pula pelik. Waalaikumsalam. Patutnya saya beri salam sebab saya yang panggil. Maka di sini kita kena belajar adab. Adab di antara pemanggil dengan yang dipanggil. Maka mengikut sistem asal salam, mengikut sistem asal dianya, orang yang datang ke rumah kita bagi salam ke, kita dalam rumah bagi salam. Orang yang mari, at-tariq dia panggil, orang ketuk pintu tu bagi salam. Assalamualaikum. Tuan rumah jawab waalaikumsalam. Kadang-kadang pelik kita ni. Orang mari, oi, tuan rumah jenguk, assalamualaikum. Sabar dulu, biar dia bagi salam dengan kita. Sebab dia datang, dia mari. Maka di sini kata di para ulama, dalam risalah Adabul Hatif, seorang syekh nama dia Bakar bin Abdullah Abu Zaid, rahimahullah, Bakar Abu Zaid, rahimahullah, ada sebuah risalah kecil nama dia Adabul Hatif, adab telefon. Menarik tuan-tuan. Dia kata al-salamu minal muttasili bidayatan wa nihayah. Salam itu adalah diberi oleh pemanggil permulaannya dan akhirnya. Jadi bila kita orang call, pering angkat, kita angkat, hello, kita mula dengan tu dulu. Bila dia dengar suara orang jawab, terus dia bagi salam. Assalamualaikum. Kan kita sekarang ni senang, nombor handphone ada nama kawan, ada. Jadi kita takut orang bukan Islam ke bagi salam. Jadi mudah zaman kita hari ni kan. Maka kita bagi salam, kita biar tunggu dia bagi salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan kita bagi dulu. Jangan tuan rumah bagi. Jadi kalau tidak jadi terbalik. Dan bila selesai semua, okey, beres, jelas, baik. Assalamualaikum. Maknanya muttasil, orang yang memanggil itu bermulai salam dan diakhiri dengan salam daripada dia juga. Macam kita lah, kita pergi rumah orang, kita bagi salam. Bila kita nak balik, kita juga bagi salam. Jangan tuan rumah bagi salam. Cuma baik, kalau orang panggil tak bagi salam, tuan rumah, orang mari rumah kita tak bagi salam, boleh tak kita bagi salam dengan dia? Ini terbalik juga. Ada dalam asar, ini dia panggil asar, tuan-tuan. Dalam asar daripada Ibnu Umar, dia kata man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu. Siapa dia mula bercakap sebelum dia bagi salam, mu jangan jawab. Hatta yabda' bis salam, sehingga dia bagi salam. Dia kata hadis ini, asar ini tidaklah kuat dari sudut sanadnya, tapi dikuatkan dengan satu hadis lain dalam Adabul Mufrad daripada Abu Hurairah. Ini asar juga. Orang kata siapa dia minta izin sebelum bagi salam, la yu'zan. Mu jangan bagi izin sehingga dia bagi salam. Jangan buka pintu lagi tak bagi salam. Ini elok ni. Adab-adab ni kita kena ada. Dalam hadis Nabi yang diriwayat oleh Rabi'i, seorang laki-laki daripada Bani Amir, dia mari minta izin nak masuk rumah Nabi. Dia mari ketuk pintu, dia kata aliju, boleh tak saya masuk? Qala Nabi sallallahu alaihi khadimiti, Nabi kata kepada khadam dia, mengajak keluar, pergi ajar dia, bagi salam dulu. Bagi salam dulu.
Jadi kawan tu dengar Nabi kita pun, dia pun terus dia kata Assalamualaikum. Maka Nabi pun jawab Waalaikumsalam, boleh masuk. Jadi dalam adab hatif ini para jemaah sekalian, pemanggil itu kena bagi salam awalan permulaan call, dan dia penutup call dia juga bagi salam. Kita tuan rumah kita tunggu dulu sekejap. Kalau orang mari kering-kering kita akad, "Lo, mana hello?" tu maknanya kita nak pastikan lah kita dah jawab. Kadang-kadang cakap bagi salam tak ada orang jawab. Bila kita yang panggil ni dengar tuan rumah jawab, tuan telefon jawab, kita terus bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tuan rumah jangan gopoh. Tuan handphone jangan cepat. Tunggu dia bagi salam dulu. Sekarang ni kita berebut salam. Berebut salam. Berebut salam. Maknanya itu menyalahi peraturan. Macam tuan rumah bagi salam pada orang datang lah. Orang mari tu kena bagi salam. Harapnya penjelasan ni jelas, insya-Allah. Jadi kalau dia tak bagi salam juga, engkau bagi salam lah. Sebagaimana kata adalah hadis, yang terbaik orang yang mula bagi salam. Tapi kita ada SOP. Nak mula tu orang yang datang. Orang yang berdiri bagi salam pada orang duduk. Orang yang kenderaan bagi salam pada orang yang bawah. Jadi itu kaedah. Jadi kita jangan langgar SOP, pandai-pandai. Soalan yang satu lagi sebelum saya tamatkan, bila kita nak bercakap, yu'arrif nafsahu. Orang panggil kena kenalkan diri. Perkenalkan diri. Ni dak ni dia tanya kita. Ni ustaz ke? Awak siapa? Saya. Saya. Pernah Jabir pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ketuk pintu. Nabi tanya, "Man?" "Siapa?" Jabir kata, "Ana." Nabi marah. Ana?" Jawablah dengan nama. Ni ramai orang ni bila telefon tanya dia, "Siapa awak?" "Saya peminat ustaz." Mana aku tahu siapa kau? Dalam telefon bukan nampak. Adab, perkenalkan diri. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya fulan bin fulan. Ni kadang-kadang 4 kali tanya, "Ni ustaz ke? Ni ustaz ke? Betul ke ustaz ni?" Awak mu telefon siapa? Telefon ke ustaz? Ada cukuplah. Kalau tak kena nombor, kita bagi tahu, "Maaf. Bukan ustaz ni, orang lain ni. Saya duk jual roti canai ni. Saya tengah duk kebah roti canai ni, awak orang lain." Maaf salah nombor. Balik. Ni duk tanya juga 4 kali tanya soalan. Dia sendiri tak nak kenal nama. Lah, itu silap. Soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9 kita ni. Soalan yang ke-9, kisah ular dalam gua yang gigit kaki Sayyidina Abu Bakar tu. Sahih ke dia? Sedap cerita dia ni. Kalau saya baca, tuan-tuan kagum. Dia kata ular sebut berdialog dengan Nabi. Lepas dia gigit kaki Sayyidina Abu Bakar, ular pun cakap dengan Nabi. Dia kata, "Saya dah tunggu 1000 tahun dalam gua ni, tunggu Nabi datang. Alhamdulillah hari ni jumpa." Kalau dengar cerita pelik agak suka lalu kita. Jawab dia, kisah Sayyidina Abu Bakar digigit oleh ular itu sebagaimana kata Ibnu Katsir. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dia kata, akhrajal Baihaqi fid Dalail. Baihaqi mengeluarkan cerita ini dalam kitab Dalailun Nubuwah, dalam nama kitab dia. Tapi wa fi hadza siyaq gharabah wa nakara. Cerita tu pelik dan ada benda yang orang panggil yang tak betul meragukan. Maka sebab itulah kata di para pengkaji mengatakan cerita itu tidak sahih. Wallahu a'lam. Tapi yalah, kita nak cerita jangan tambah-tambah lah. Kita kata ada dalam kitab sekian-sekian. Ni mari pula ustaz pelakon ni pula, Abu Bakar tahan dia punya kaki sakit tu kok, menitihai mata tak atas Nabi, dia punya menangis. Abi moga pula menangis juga cerita. Sedap sungguh cerita ni. Tapi cerita yang tak betul, tak bolehlah kita nak cerita yang betul. Ada buku yang dikeluar oleh pemuda-pemuda kita ni, syabab kisah masyhur yang tidak sahih. Beli buku tu, kisah masyhur yang tidak benar, ataupun cerita tidak benar di meja penceramah. Adalah khilaf tu ada. Walaupun kita nilai dhaif, ada orang kata boleh je terima. Tapi sekurang-kurangnya waktu kita cerita, taklah kita terlalu menggoreng sangat maklumat kita benda ni ada khilaf ni, ada ulama kata tak sabit pun. Jadi kalau kita tahu dah benda tu khilaf, kenapa kita duk tambah-tambah lagi dengan bila video pendek pula masuk pula dia punya muzik pula, menangis kita.
Kita tangislah benda yang betul, jangan tangis benda yang berlakon. Masyarakat kita ni lembut hati. Tengok cerita filem drama orang mati pun menangis, kan? Baiklah, soalan yang ke-10. Kita berpuasa sunat hari Khamis, tapi kita niat qada. Boleh ke tidak? Kembar niat. Jadi alhamdulillah, saya dah hurai panjang dah cerita ni banyak kali. Masalah tasyrikun niyah. Ada niat yang kita boleh kembar, ada niat tak boleh kembar. Macam kita masuk masjid, kita kena solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Adakah kita kena tahiyatul masjid dulu? Tak. Kita niat qabliyah lalu masuk tahiyatul masjid automatik. Jadi kalau kita nak ganti hari Khamis, niat ganti je lah. Saja aku niat qada puasa. Kalau ada tertinggal zaman muda dulu, maka puasa sunat hari Khamis tu automatik duduk di situ. Tak payah niat 2 kembar. Kalau niat 2 tu khilaf ulama, khilaf. Jadi bila khilaf tu yang kita tak selesa. Ada ulama kata tak boleh. Kalau niat qada dengan sunat batal dua-dua. Nak kata apa? Ada kata jadi sunat je, ada kata jadi qada saja. Jadi kita pilihlah salah satu. Kalau kita rasa kita nak qada, kita qada. Tapi qada jatuh pada hari Khamis, jatuh pada hari putih. Kalau qada kita dah tak ada langsung dah, kita memang kita puasa dah. Dan tak ada kata orang tak ada hutang. Tak ada masalah, dia sunat tu dapat. Alhamdulillah, dia tak rugi. Tapi kalau kita niat sunat, qada tak dapat. Macam kita niat sedekah. Kalaulah sekiranya ada duit zakat yang aku tak bayar, sedekah ni jadi zakat, boleh je. Gitu. Tapi pilih salah satulah, senang. Memang ada khilaf panjang, ulama khilaf. Tapi saya kata kita keluar je daripada khilaf-khilaf itu, keluar je daripada khilaf. Ambil satu. Nak qada ke nak sunat? Bas. Soalan yang ke-11 minta beri pencerahan mengenai solat sunat awabin. Solat sunat awabin ni ada 2 nama. Yang sahih solat duha. Hadis tu sahih. Nabi kata salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat awabin ni ketika panahnya anak unta. Mana dalam pukul 10 pagi. Ini hadis sahih dalam Muslim. Adapun hadis lain yang kata solat sunat 6 rakaat, berapa rakaat lepas maghrib tu pahala sekian-sekian, kita kata hadis itu dhaif, tidak sahih. Tapi amalan tu dibuat oleh para sahabat. Jadi kalau tuan-tuan, contohnya malam ni tak ada orang kuliah, tak ada orang ceramah, musim PKP, kita nak solat sunat daripada maghrib sampai isya, dipersilakan. Berapa rakaat selagi tak isya solat je. Nak kaitkan dengan kelebihan-kelebihan itu, maka itu tidak sahih. Nak namakan awabin, jadi ada ulama kata namanya lah, sebab 2 nama itu ada disebut. Tapi yang sahihnya salatul awabin itu salatul duha. Soalan yang ke-12 ni, saya dipahamkan makmum lepas solat kekal duduk di tempat solat dia, zikir dulu sebelum keluar. Tapi ada tempat saya ni imam 15 minit kita dah habis dah zikir yang maksud yang Nabi ajar ni, 10 bacaan tu dah baca, kita pun berdoa dah, tak siap-siap lagi imam, boleh ke saya bangun keluar? Ia ni masalah etika dalam masyarakat. Kalau kita tahu imam ni panjang, kita ada kerja, ada masyakkah, jadi eloknya janganlah solat belakang imam. Awak solat sah depan tapi hujung tu. Manakala kita bangun pun taklah, orang panggil tak beretika sangat dalam masyarakat. Ni anda tengok setengah orang ni, dia duduk belakang imam, betul-betul belakang imam. Lepas solat dia zikir 3-4 kali, dia bangun. Kalau bangun pergi satu hal, dia bangun solat sunat pula depan. Jadi kita kata dari sudut adab. Dari sudut adab, kira-kira biarlah kita beradab dalam masyarakat. Kalau kita tak setuju dengan cara dia, kita boleh duduk ujung-ujung, kita keluar apa senyap-senyap, duduk kat tepi pintu contohnya. Kalau kita mari awal, sah depan tapi ujung. Kan masjid-masjid kita ni kadang-kadang ada dewan utama. Zaman ekor ni dia buat cermin dia pula dah. Kita duduk di ujung sana, sah depan juga. Kalau kita keluar pun imam tak terasa, bila tak terasa, AJK masjid pun tak tahu kita keluar. Itulah yang terbaik. Oh, dia kata saya duduk belakang imam sebab saya nak protes lah. Bukan tempat demonstrasi dalam masjid ini. Masing-masing ada kepahaman. Kita faham cara kita nak solat zikir ikut sunnah, dia nak zikir ikut cara dia, kita tak duduk kelahi dengan orang. Kita buat apa yang kita faham, kita buat mengikut apa yang kita nak buat. InsyaAllah masyarakat harmoni, sunnah diikuti, dan amanlah dunia ini insyaAllah. Baik, soalan yang ke-13, hadis laki-laki kacak dalam kubur. Kan bila seorang tu mati, nak mati datang malaikat yang comel.
Betul, hadis itu sahih. Riwayat Imam Ahmad daripada Al-Bara' bin Azib. Tapi soalan yang ditanya oleh penanya ni pelik ni. Dia kata bila seorang itu meninggal dunia dan kerabatnya sibuk dengan pengumuman, berdiri laki-laki yang sangat kacak di sisinya, apabila mayat dikapankan, laki itu masuk dalam kapan, kita kata ni pelik-pelik lah. Ginilah tu saya duk cari hak pelik-pelik. Hadis yang sahih ada, innal abdal mu'min idza kana fi inqita' minad dunya. Seorang mukmin bila nak mati, dekat nak mati dia panggil nazak, malaikat datang. Biyadul wujuh. Ni orang mukmin ni. Malaikat mari, muka dia cantik, comel orangnya. Muka dia macam matahari bersinar. Dia bawa kafan daripada syurga. Dia duduk dengan wangian daripada syurga. Dia duduk jauh. Duduk jauh dia tengok ya. Sehingga datang malaikat maut. Malaikat maut mari duduk kat kepala. Cerita dia panjang. Yang ni hadis Al-Bara' ni sahih. Tapi hadis dalam cerita yang ditanya tu pelik. Wallahu alam. Cerita pelik-pelik kat letih lalu kita nak jawabnya. Soalan yang keempat, bolehkah seorang ibu memberi sedekah atau zakat kepada anak laki-laki bagi tujuan membayar hutang? PTM, pinjaman pelajaran, hutang rumah, hutang kereta. Kita kata soalan ni saya tak nak jawab secara spesifik, tapi saya nak bagi nasihat. Kita ibu dengan anak. Ibu pengeluar zakat, anak miskin. Reda ke makcik? Nak ambil duit yang kita tak boleh makan, tak boleh guna, yang patutnya kita beri pada pakai miskin, kita beri pada anak yang kita sayangi. Ambillah duit aku ni, bayar zakat. Ulama bincang panjang tajuk ni. Asahnya kalau anak tu memang betul-betul mustahak dan ibu tak wajib tanggung anak itu, ada asasnya untuk diberi zakat. Tapi dalam soalan khas kepada ibu ni saya tak nak jawab. Saya minta supaya makcik telefon ke pusat zakat, sebab banyak benda yang kita kena tanya balik. Hutang apa anak awak? Hutang beli kereta. Hutang beli kereta. Tengok soalan ni. Bayar hutang rumah. Awak beli rumah berapa ratus ribu? Tak faham Ustaz, 300 je. Orang yang boleh beli rumah 300 ribu, kita nak bayar dengan duit zakat. Dia ada hutang PTPTN. Baik, awak dah habis belajar. Kerja ke tak sekarang? Kerja. Berapa gaji? Sebab itulah fatwa ataupun hukum tak boleh saya jawab yes, no, naam, la, sepatah gitu. Nanti orang salah guna dia. Mak boleh bagi zakat pada anak. Tapi anak jenis mana? Kategori, kriteria anak nak terima zakat tu bukannya mudah. Bagi saya, kalau ibu yang ada harta, sedekahlah kepada anak-anak. Makcik, kalau makcik mati, harta tu jadi milik siapa? Milik anak awak juga. Bagilah dia sekarang senang. Dia pun happy. Mak aku baik, mak aku sayang. Lah, kalau kita mati, dia sangat-sangat menyayangi kita. Ni dak, mak aku bagi zakat dengan aku. La haula wala quwata illa billah. Jadi eloknya soalan ni diperincikan kepada pihak pusat zakat. Kalau saya nak jawab boleh je, boleh ni. Kalau saya jawab boleh, ramai yang akan gunakan pandangan ini dan mungkin disalahgunakan. Oh, anak saya ada hutang. Hutang apa? Hutang beli kereta. Kereta apa? Kereta besar. Habis nak bayar duit zakat? Tak. Beli rumah besar, duit zakat. Hutang pelajaran, tak. Banyak, dia panggil banyak mulabasat. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu dijawab. Jadi soalan-soalan seperti ini, sama tuan-tuan telefon ke pejabat mufti ataupun pusat zakat, detailkan maklumat. Jangan sembunyi. Sebab zakat ini hak orang miskin. Zakat hak orang miskin. Sebab itulah orang tanya saya tentang kalau kita nak bagi zakat kepada NGO yang nak buat bangunan, yang nak buat apa ni, boleh tak boleh? Saya kata itu khilaf ulama. Khilaf. Ada kata tak boleh buat bangunan dengan duit zakat. Ada kata boleh kalau diperlukan, maka itu perlu diperincikan. Jadi tak boleh kita jawab ya atau tidak. Sepatah itu orang salah guna. Dan satu lagi, pantang, jangan hantar kepada saya, jangan telefon ke Abu Anas soalan yang berkait dengan nikah kahwin perceraian. Minta tolong. Saya akan bagi nombor telefon pejabat agama sebab tak cukup dengan kita jawab ya atau tidak. Banyak lagi tu. Suami cakap macam ni, isteri kata tak, macam ni. Bila kita kata boleh, awak punya perceraian tak sah, dia guna hujah ni di mahkamah nanti. Dia tanya hakim, tuan hakim, awak mana pandai, mana alim dengan Abu Anas.
Hakim giling kepala. Hakim kawan saya juga. Oh ya, awak jangan buat macam tu. Ni mahkamah saya, bukan mahkamah Abu Anas. Jadi kita banyak benda yang perlu diteliti. Nak jawab, ustaz-ustaz juga berhati-hati. Sekarang ni musim TikTok, mesti orang pendek-pendekkan video. Punca fitnah yang berlaku zaman kita ini sebab ustaz cakap lain, video pendek dipotong tak habis, maka timbullah fitnah. Jadi saya nasihat pada diri saya supaya berhati-hati dalam semua soalan. Bukan semua soalan boleh dijawab. Ada soalan yang perlu pada autoriti, mufti yang jawab, pejabat majlis fatwa jawab, pejabat yang ada majlis lajnah yang jawab. Jadi kita tak boleh jawab. Wallahu alam. Setakat itu dulu. Kita ambil 14 soalan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para pelajar sekalian. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.